Okay, hai, Assalamualaikum. Bersama Mamu Farah Jabar dalam channel PM Tepi. Dalam channel PM Tepi ni kita akan buat perkongsian lah video-video yang viral dekat Malaysia, dan kita akan mencuba untuk mencari iktibar apa yang kita boleh belajar daripada video-video tersebut. Untuk episod kali ini, Mamu akan berkongsi dengan kita akan layan satu video, yang viral baru-baru ni mengenai seorang influencer lah. Influencer ni yang dikatakan agak biadab dengan orang tua ketika memberi motivasi. Jom kita roll the video. Saya tanya betul-betul. Masa muda dulu, menyesal tak buat betul-betul? Masa muda dulu, menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul, malas, menyesal tak masa muda? Menyesal, dia tak menyesal. Saya tanya korang, korang ada tua nanti baru menyesal tak? Saya kata, pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? What if today is the God send me to help you guys? When will I explain apa? If today your wish, you doa dengan Tuhan, tunjuk, show me the jalan how I want to change my life. If today God send me to help you. First time Mamu tonton video ni, okay, video ni pendek lah, alright, okay, Mamu tak tonton, first of all, Mamu cakap, Mamu tak tonton video yang full, alright, okay, tetapi daripada video yang pendek ni, Mamu tengok banyak kali, Mamu cuba untuk carilah, mungkin lah, orang just cut, bahagian yang nampak kasar dan sebagainya, tetapi, ya, memang agak kasar lah bagi Mamu, okay. So, daripada pemerhatian Mamu, dia ada few things lah yang Mamu rasa brother ni boleh improvise lah, okay. Tapi first of all, Mamu nak cakap, apa yang dia buat tu adalah satu benda yang baik lah, okay. Maksud dia, kebajikan yang dia buat tu, kita tak boleh nak nafikan, memang something yang sangat baik, okay. Kita faham, dia buat kerja yang kebajikan. Okay, personally, Mamu rasa ada 4 kesalahan yang kita boleh tekankan kat sini lah, apa yang brother ni buat. Okay, yang pertama, Mamu rasa kaedah motivasi yang digunakan tidak begitu tepat lah, okay. Kita kena faham, bila kita nak bagi motivasi, kita nak naikkan semangat orang, kita tidak boleh menggunakan cara dengan mengaibkan orang lah, okay. Kita tak boleh guna direct example yang macam apa yang dia buat. Sebab apa? Kalau kita membuat dengan kita cuba untuk menggunakan seseorang itu sebagai example, which is orang tu ada dekat situ di hadapan orang lain, okay, most of the time mereka tidak akan jadi insaf. Mereka akan jadi mereka akan rebel. Seriously, mereka akan rebel. So daripada situ, rasanya bukanlah kaedah yang betul. Sebab apa? Even dengan student pun, kita sebagai lecturer, cikgu, lecturer motivasi, motivator sebagai contoh, kita tak boleh nak marah-marah macam gitu. Okay? Bukan sebab kita nak manjakan student, tapi kita sebenarnya mengaibkan dia. Okay? Kita kalau mengaibkan dia, mereka tidak akan jadi insaf, tetapi mereka akan jadi rebel. So, jadi rebel, kenapa aku nak kena ikut cakap dia, aku dah rasa malu dan sebagainya. So, dekat situ, kita indirectly, kita tak berjaya lah membuat menukar pemikiran, mindset, ideologi orang tersebut. Yang pertama adalah taktik tersebut. Taktik tu kurang sesuai lah. Yang kedua, kesalahan kedua yang Mamu rasa dia buat adalah dia menggunakan orang tua. Inilah yang membuatkan kebanyakan netizen kat Malaysia ni marah kan. Sebab dia menggunakan orang tua, dia bagi RM50, okay? And then dia menggunakan orang tua tu sebagai contoh face to face depan orang ramai. So dekat situ yang Mamu rasa kesalahan kedua dia, dan kesalahan itu adalah satu yang tidak boleh dipandang remeh lah, especially kepada Malaysian dan juga kita sebagai orang Melayu, yang kita tahu memang kita sepatutnya menghormati, right? Okay? Kita ada budaya menghormati orang lebih tua, betul tak? Itu yang membuatkan orang ramai marah. Mamu percaya benda tu, okay? So lepas ni mungkin brother tu, influencer tu boleh berhati-hati kot. Sebab Mamu cuba tengok video tu banyak kali, dia macam marah sangat tau dekat orang tua tu. Pakcik tu, kesian kat pakcik tu, dia macam betul-betul marah. Mamu tonton banyak kali, kalau tengok muka dia bila pakcik tu tengah bercakap pun, dia macam marah sangat kat pakcik tu. So mungkin dia kena control sikit lah. Kita faham ada banyak motivators yang suka guna bila nak bagi semangat dia macam
Alright, banyaklah kita boleh tengok motivator kat Malaysia yang untuk businesses dan sebagainya, mereka tetapi rasanya tidak sesuai dipraktikkan dalam keadaan situasi event tersebut. Mamu tak sure lah secara menyeluruh macam mana event tersebut, tapi daripada video tersebut agak kurang sesuai. Okey, kesalahan yang ketiga yang Mamu rasa brother ni buat adalah dia assume, right? Assume ni kalau dalam bahasa kasarnya kita boleh katakan sebagai as you and me, di mana assume tidak menjaminkan apa-apa kebenaran. Okay? So dalam konteks ni, dalam apa yang Mamu faham, Mamu tengok video tu, dia assume that pakcik tu tidak bersungguh-sungguh. Alright? Okay? Tidak bersungguh-sungguh masa dia muda, sebab tu dia jadi homeless dan sebagainya. Okay, yang pertama yang Mamu rasa tak sesuai adalah kita tak boleh nak assume. Kita tak boleh nak assume yang pakcik tu tak bersungguh-sungguh. Kita ada bukti pun. So daripada situ kita kena faham yang setiap kehidupan manusia ni dia ada perjalanan yang berbeza tau. Mungkin dia dah cuba tetapi nasib dia kurang baik. Okay, of course perjalanan orang yang struggle daripada zero berbanding dengan orang yang dah lahir-lahir ada kemewahan, definitely kehidupan mereka akan berbeza lah. Sebab apa? Sebab mereka punya level dah berbeza. So daripada situ kita boleh nampak ada perbezaan. So kalau kita lahir dah senang, definitely lah kita lagi senang untuk senang kalau kita usaha sikit. Right? Kalau mereka yang start pada zero, definitely perjalanan mereka mungkin lebih panjang. Dan dekat situ mungkin mereka anak-anak mereka yang akan jadi lebih senang compare to mereka. Tapi dalam konteks ni kita tak boleh assume lah, sama ada kita tak boleh terus cakap kata dia tak buat kerja dan sebagainya. Okey, itu apa yang Mamu nampak lah. Kecuali memang grup NGO ni mereka dah buat research, ada dalam 10 orang ni mereka mempunyai semua background, and then 10 of them ada masalah yang sama. Kita dah ada track record dan sebagainya. So maybe kita boleh buat benda tu. Maksudnya kita boleh berkongsi sebab mereka semua sama. Kita tak boleh tangkap muat je. Kita tak boleh gunakan satu reason, satu assumption kepada semua orang. Itu sebenarnya sangat mengaibkan lah, mengaibkan bagi sesetengah orang. Okey, kesalahan yang keempat yang Mamu rasa yang brother ni buat adalah, ini adalah something yang mungkin dia terlepas pandang lah. Okay? Kesalahan keempat yang bagi Mamu adalah dia tak boleh terus buat assumption. Dia buat lagi satu assumption di mana kalau dia dah senang sekarang, so tua tak ada possibility yang dia akan jadi susah. Kita tak tahu, mungkin pakcik tu mula-mula senang ke, kita tak tahu. So apa saja yang kita ada sekarang ni, walau sekaya mana kita, walau sehebat mana kita sekarang ni, muda okay. Kita tak tahu another 20 years. Okay, maybe kita dah buat the best tapi kita punya nasib kurang baik. Okay, kita punya nasib kurang baik, kita tak tahu. Betul, kita tak tahu. So kita tak tahu di pengakhiran cerita kehidupan kita. Semua ni bergantung kepada perancangan Allah. Okay, tak kisah kau hebat macam mana pun, bawa kereta apa pun, tetapi in the end kita tak tahu. Mamu ada banyak kenalan bukan kenalan lah, bukan kenalan yang macam sebaya lah kan, macam pakcik-pakcik apa semua. Kebanyakan mereka yang run business masa mereka muda, mereka mewah. Tetapi disebabkan mereka terlalu fokus to that, business, right? Mereka abaikan macam education, pelajaran anak-anak, financial planning. So in the end mereka menjadi susah juga. So dekat situ sebenarnya kita boleh nampak apa yang kita ada sekarang ni bukanlah kekal. Kita tak tahu pun in future maybe orang lain tu, orang yang kita tengah mendidik itu sebenarnya lebih hebat daripada kita. Berkongsi itu baik, niat baik, tapi cara tu kena betul lah. Sebab apa? Once kita mengaibkan orang lain, definitely orang itu tak akan terima dan dia akan jadi rebel. So kita tak akan capai objektif kita. Okay, itu sajalah untuk episod kali ni. Kalau bagi korang yang ada any video, anything lah, alright, okay, yang nak Mamu cover, alright, okay, dalam channel ni, simple je, PM tepi. Sampai bertemu lagi dalam episod yang akan datang sama Mamu Pak Rajabah dalam PM tepi. Assalamualaikum.